Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah Prosa Melayu Moden iaitu Dr. Rohayati binti Junaidi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Daisy Natasha binti Johani. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan teori dan kritikan yang dipilih berdasarkan karya sastra iaitu novel yang ditulis oleh Ramli Awang Mursyid yang bertajuk Bagaikan Puteri. Baiklah, pertama sekali saya ingin menjelaskan berkenaan objektif perbentangan pada kali ini. Objektifnya ialah untuk mengetengahkan pendekatan atau teori yang mempunyai kaitan serta bersesuaian dengan jalan cerita yang dipilih iaitu novel Bagaikan Puteri karya Ramli Awang Mursyid. Tugasan ini juga dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti teori atau pendekatan yang diguna pakai dalam sesebuah karya sastra yang berbentuk novel. Saya akan menerangkan dahulu berkenaan plot novel ini yang terbagi kepada 3 iaitu permulaan, pertengahan dan kemuncak. Novel ini tidak mempunyai pengakhiran kerana karya Bagaikan Puteri ini mempunyai beberapa novel kesinambungan selepas novel ini. Pertama sekali ialah sewaktu Haryani mendapat sebuah buku atau mushaf yang bertanda Kamu Bagaikan Puteri Haryani dan karya tersebut telah ditulis oleh Laksamana Sunan. Namun, pada ketika itu, Haryani tidak memandang serius terhadap mushaf tersebut. Namun, pada suatu hari, Haryani telah dirompak dan menyebabkan dirinya berada dalam keadaan kritikal dan koma selama 7 hari. Sewaktu koma, Haryani telah termasuk ke masa lalu iaitu pengakhiran abad ke-15 dan telah berjumpa dengan Laksamana Sunan atau nama sebenarnya iaitu Saifuddin. Seterusnya, Haryani tersedar dan dia rasa bingung kerana dia telah berada di sebuah tempat yang sangat asing dari kehidupan sebenarnya. Setelah itu, dia terjumpa Laksamana Sunan yang hendak ke kampung Punggu bagi menziarahi orang tuanya. Sepanjang perjalanan Haryani dan Laksamana Sunan ke kampung Punggu, Haryani sering didatangi suara yang membisik ke arahnya merayu untuk pulang ke tempat asalnya. Suara tersebut ialah suara Dani yang merupakan susu galuh keturunan Megat iaitu abang kepada Laksamana Sunan. Selepas daripada itu, Sunan mendapat perkabaran daripada gurunya bahawa Haryani merupakan pinjaman daripada masa hadapan dan perlu menghantar Haryani pulang ke pangkuan keluarganya. Namun, cara yang terbaik untuk menghantar Haryani pulang adalah dengan membunuh Haryani yang ada di masa lalu bagi menghidupkan Haryani yang sedang sakit pada masa hadapan. Namun, perjalanan menghantar pulang Haryani bukanlah satu perkara yang sangat mudah untuk dilaksanakan kerana terdapat pelbagai halangan yang perlu dihadapi sepanjang perjalanan tersebut. Teori yang dipilih ialah teori kritikan Melayu. Teori ini merupakan sebuah kritikan yang diperkenalkan oleh S. Uthman Kelantan dan merupakan sebuah teori yang mengetengahkan kritikan sosial dalam sesebuah karya. Terdapat 10 ciri yang diketengahkan dalam teori ini iaitu: yang pertama, tumpuan hanya kepada teks. Yang kedua, menimbulkan kesedaran. Yang ketiga, mementingkan bahasa yang halus. Yang keempat, bersifat intelektual. Yang kelima, meneliti imajinasi. Yang keenam, menyentuh soal kebatinan atau kerohanian. Yang ketujuh, memberikan contoh yang baik. Yang kedelapan, menggunakan lambang, imej, peristiwa tertentu. Yang kesembilan, memberikan tumpuan kepada perilaku. Dan yang terakhir sekali iaitu yang ke-10, menyumbangkan ilmu. Teori kritikan Melayu berdasarkan meneliti imajinasi dapat dilihat kerana ia membantu dalam membuat kritikan dalam novel ini. Hal ini kerana novel ini sangat memerlukan daya kreativiti pembaca dalam mengolah jalan cerita berbentuk imajinasi. Kita dapat lihat berdasarkan petikan ini iaitu: Haryani, bernafaslah atas nama Tuhanmu yang Maha Agung. Pulanglah, kami menanti kepulanganmu ke pangkuan kami semua. Bernafaslah atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdasarkan muka surat 255. Kalau kita tengok dari ayat yang diambil daripada novel ini, pengarang ingin pembaca atau masyarakat memahami perbezaan atau sempadan masa yang ditunjukkan dalam jalan cerita ini. Ia seolah-olah memanggil Haryani yang sedang tidak sedarkan diri atau koma untuk pulang ke dagapan keluarganya. Seterusnya ialah menyumbangkan ilmu. Kita dapat lihat daripada petikan ini iaitu: Haryani tidak berada di kaki Gunung Ledang. Dia kini berada di hospital. Dari hujung pandangan, dia melihat seorang lelaki sedang duduk membelakangi menghadap seorang wanita yang sedang berbaring.
Keinginannya meronta membuatkan Haryani melangkah lambat-lambat ke sana. Raut wajahnya berubah apabila melihat sekujur dirinya yang tidak bermaya sedang berbaring bagaikan jenazah. Haryani hanya mampu memerhati seolah-olah dirinya umpama roh yang terkeluar dari jasad sendiri. Melihat tanpa terlihat, walaupun disedari kehadirannya di situ oleh lelaki yang masih tidak terpandang dari arah hadapan itu. Muka surat 255 hingga 256. Okey, jelaslah kat sini dalam teks yang dicipta oleh pengarang ni, dia menyumbangkan ilmu dan ia sangat diperlukan dalam memahami isi atau jalan cerita yang ingin disampaikan. Okey, walaupun pengarang tak menceritakan secara terus berkenaan dengan keadaan seseorang sewaktu koma, namun pengarang berupaya untuk menerangkan situasi berbentuk imajinasi. Secara tak langsung, pengarang membantu untuk menyampaikan kepada pembaca atau masyarakat serta menyelongkar keadaan yang terjadi apabila seseorang itu berada dalam koma. Terdapat juga kandungan dalam novel ini yang menerangkan berkenaan roh yang hilang daripada jasad namun hanya tertumpu pada teks sahaja, iaitu sebenarnya Haryani bukan milik zaman ini. Ia terlangkau ke zaman kita Sunan. Maka Haryani kini memiliki dua kehidupan berbeza. Salah satu dari kehidupannya kini sedang nazak. Maka untuk memberi nyawa kepada kehidupan yang satu itu, hanya kematian sahaja menjadi pintu keluar dari zaman ini. Okey, ialah pada petikan muka surat 269. Okey, petikan yang diambil daripada novel Bagaikan Puteri ini, dia mengukuhkan lagi imajinasi yang dibayangkan kerana pengukuhan ayat tersebut telah dilontarkan dalam novel ini. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa tumpuan untuk mengaplikasi atau dalam mengaplikasi teks berimajinasi ini berupaya untuk membantu para pembaca atau masyarakat dalam meneliti setiap bait-bait kata serta memahami dan mendalami ilmu baharu yang disalurkan dalam novel ini. Baiklah, selain daripada itu, penulis juga ingin menggunakan lambang atau imej seseorang dalam mengetengahkan peristiwa tertentu yang terdapat dalam novel ini. Ia dijelaskan dalam petikan ini. Saifuddin kagum melihat Hang Tuah meningkah musuh-musuhnya yang lengkap bersenjata. Setiap serangan ditangkis sambil serangan balas dilakukan sekelip mata. Maka ramailah orang mengamuk itu yang rebah dan terpelanting ke tanah. Cara Hang Tuah bersilat cukup kemas dengan langkahnya yang sederhana. Kedua tapak kaki di bahagian hadapan memijak tanah, tetapi tumitnya terangkat ke atas. Setiap gerakan tangan sekadar menyimpul gerak bunga yang ringkas. Tetapi pukulan yang dilakukan membuatkan musuh-musuhnya berpinar biji mata. Daripada muka surat 219 hingga 220. Okey, petikan yang diberi ni, dia ingin mempunyai motif dalam menonjolkan perilaku daripada imej seseorang yang dikenali, iaitu Hang Tuah. Hal ini kerana Hang Tuah merupakan ikon atau lambang yang dikenali sebagai seorang pahlawan pada masa dahulu. Penulis juga mengetengahkan ciri-ciri kepahlawanan Hang Tuah dalam menghadapi musuh yang sukar dilawan. Namun disebabkan Hang Tuah merupakan orang kepercayaan istana, telah menyebabkannya digeruni dan disegani oleh masyarakat sekeliling. Baiklah, secara keseluruhannya, ulasan novel berdasarkan teori atau pendekatan boleh diguna pakai sebagai salah satu bahan pembelajaran dan pengajaran supaya pelajar lebih memahami konsep sebenar sesebuah pendekatan atau teori dalam mengulas atau mengkritik sesebuah karya.